Kereta kecil. Dia perlu uji kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama bermutalaah, bermuzakarah, yaitu kitab yang diberi nama Politik dan Agama Mengikut Perspektif Islam, karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kalau tak salah saya pada muka surat, tajuk nas-nas politik daripada Quran dan Sunnah. Muka surat ni ada yang tanda sebab saya tinggal kitab. Sama ada dah baca belum ni pagi ni? Ya? Oh 20. Oh rasa dah baca. 21. Oh masuk 21. Alhamdulillah. Ulang balik lagi. Ulang tayang pula. InsyaAllah kita masuk kepada tajuk politik dan hubungannya dengan para rasul. Apakah hubungan politik dengan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab masih ada lagi tuan-tuan sebahagian orang yang tidak tahu bahasa kasar sikit jahil lah. Apabila sebut politik, dia kata kotor. Bila sebut politik, dia kotor. Sebenarnya yang kotor tu orang yang mengotorkan politik. Sebab itulah kita masuk dalam politik untuk membersihkan politik yang kotor digantikan dengan politik Islam. Umpamanya kita masuk dalam sebuah masjid, tuan-tuan, masjid kotor. Tak mau masuk masjid ya, pergi masjid lain. Sepatutnya kita main masjid, bersihkan masjid, sembahyang dalam masjid tu. Bukan kita ambil pilihan yang kedua, malaslah masuk masjid ni kotor. Memang menjadi tanggungjawab kita untuk membersihkan masjid dan mengimarahkan masjid. Sama juga dalam bab ibadah sembahyang. Ada orang dia tak pandai sembahyang. Sembahyang tunggal langgang. Adakah kerja kita nampak mereka ni duduk dalam masjid ni, imam pun tak betul, makmum pun tak betul, kita main-main, tak boleh, tinggal ya. Memang senang tinggal mereka, kita duduk tempat kita. Tetapi lebih baik sekiranya kita mampu, kita boleh, kita duduk jadi makmum, lama-kelamaan kita bersihkan, kita tanam ilmu kepada jemaah masjid, selagi mana kita boleh ubah masjid tersebut. Akhirnya dengan imam-imam pun ke belakang, kita jadi imam. Kita bersihkan orang yang tak tahu semayang. Akhirnya satu masjid semayang betul, bermula daripada imam sampai makmum. Itulah tujuan pengutusan Rasulullah SAW. Rasulullah bukannya nak menyelamatkan orang yang dah betul semata-mata. Nabi nak membersihkan jahiliyah dan ditanam pula dengan Islam. Jahiliyah yang ada dalam akidah, jahiliyah yang ada dalam bab ibadat, jahiliyah yang ada dalam akhlak, jahiliyah yang ada dalam perundangan, jahiliyah yang ada dalam ekonomi, jahiliyah yang ada dalam politik. Jahiliyah ni ibarat lalang, kita tebas, lalu akhirnya tanah yang asalnya penuh dengan hutan belantara ditebas, akhirnya kita tanam pokok yang indah, yang cantik. Kita buang jahiliyah, kemudian kita tanam tunas Islam supaya tanah itu subur. Itulah kerja para nabi. Termasuklah dalam politik, para nabi dia buang jahiliyah, kekotoran jahiliyah yang ada dalam politik. Akhirnya ditanam politik Islam. Akhirnya pemerintahan Islam hidup subur sehinggalah ke zaman-zaman yang kemudian. Kita masuk kepada perbincangan. Al-Quran menegaskan kejadian manusia yang pertama untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bila sebut kepada para malaikat bahawa kami nak ciptakan khalifah. Allah Ta'ala sebut perkataan khalifah. Allah Ta'ala tak sebut nas. Allah Ta'ala tak sebut nas manusia. Allah Ta'ala sebut khalifah. Allah Ta'ala terus sebut peranan dan tanggungjawab manusia sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sebagai ketua kerajaan di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam, iaitu khalifah yang pertama di muka bumi. Kita dah ingat selama ni khalifah ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Khalifah yang pertama di atas dunia ni ialah Nabi Adam alaihi salam. Sampailah ke hari kiamat, khalifah-khalifah ni adalah kita, iaitu manusia, yang bertanggungjawab menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat tanya, bukan malaikat pertikai. Malaikat tanya, wahai Allah, kenapa kau nak jadikan makhluk ni yang suka menumpahkan darah dan juga makhluk yang suka membuat kerosakan, sedangkan kami ini lagi bagus bertasbih, bertahmid, tak henti-henti. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat tanpa membantah, malaikat dia. Malaikat bukan pertikai. Malaikat meminta penjelasan daripada Allah tentang makhluk yang nak dicipta olehnya, supaya mereka tenang hati mereka, mendapat jawapan yang sangat tepat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ceritalah. Aku lebih tahu daripada hampa. Habis cerita. Ada setengah orang tu dia nak petikai juga, nak tanya juga benda yang tak sepatutnya ditanya. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal. Ada perkara yang kita mampu fikir, dan ada perkara yang kita tak mampu kita fikir. Kerana akal ini Allah Ta'ala cipta. Bila Allah Ta'ala cipta, dia ada had maksima dia. Allah Ta'ala bagi kekuatan, kekuasaan. Kita ni makhluk ada had maksima. Kita kalau naik kenderaan lebih muatan, sepatutnya lori 1 tan, kita bawa 30 tan. Apa jadi tuan-tuan? Absorber, spring dengan tayar-tayar hancur. Lori 1 tan, galah 30 tan. Samalah otak manusia, bila nak bubuh, benda yang tak boleh dibubuh dalam kepala otak. Nak fikir macam mana Allah Ta'ala bercakap. Allah Ta'ala bersifat dengan kalamullah. Allah Ta'ala berkata-kata. Duk fikir macam mana Allah kata-kata? Tak larat kita nak fikir. Hak ada depan mata kita pun kita tak larat nak fikir. Esok di akhirat esok Allah Ta'ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, di hari akhirat esok Allah Ta'ala gam mulut. Yang bercakap apa dia? Tangan bercakap. Fikir tangan nak cakap je. Tangan kita tak boleh fikir tangan nak bercakap dia pada mahsyar. Macam mana tangan aku nak bercakap? Kaki menjadi saksi. Macam mana kaki masuk mahkamah jadi saksi? Tak boleh fikir tuan-tuan. Kerana otak kita, pemikiran kita, Allah Ta'ala dah letak dah kapasiti, kekuatan, memori dia, kemampuannya yang sangat terbatas. Jadi sama juga dengan makhluk lain, termasuklah malaikat. Allah Ta'ala letak terus, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Malaikat dia. Malaikat dia sedar diri. Aku tak mampu fikir. Aku tak mampu. Hanya Allah tahu. Walaupun dalam fikiran makhluk nampak tidak baik, di sisi Allah dia yang terbaik. Walaupun ikut akal fikiran kita nampak tak baik, di sisi Allah sangat baik. Makhluk fikir yang ni yang paling baik,
bagi Allah mungkin tak baik. Jadi semua ni kita tak boleh pertikaikan ketetapan Allah. Al-Quran mengesahkan bahawa cabaran yang dihadapi oleh para rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penyelewengan akidah dan politik. Al-Quran sebut bahawa manusia ni berhadapan dengan penyelewengan akidah dan juga penyelewengan dalam bidang politik. Maka Allah Ta'ala hantar para rasul untuk membetulkan akidah dan politik yang dihadapi oleh manusia yang sedang melakukan penyelewengan. Dalam aspek agama, berlakunya syirik dalam perkara akidah dan ibadah. Sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa. Apabila Nabi tak ada, mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni keluar berdakwah, keluar melaksanakan tugas, orang yang ada di tempat yang Nabi tak ada pula mereka syirik kepada Allah. Maka para Rasul, para Nabi membetulkan akidah ibadah manusia yang sudah diselewengkan oleh syaitan. Siapa yang ajar bagi nyeleweng ni? Syaitan. Syaitan yang mengajar supaya manusia ni melakukan penyelewengan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek politik, lahirnya ketua negara yang melagak Tuhan dan serta golongan al-malak yang berkuasa mutlak menolak syariat Allah dan mencipta undang-undang dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah kerana melakukan perkara luar kemampuan akal manusia yang terhad lalu dihanyutkan oleh hawa nafsu. Ada penguasa-penguasa, presiden-presiden, ketua negara, menteri-menteri yang menganggap otak dia lebih bijak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala perintahkan suatu undang-undang, suatu hukuman, dia tolak undang-undang Allah, dia tolak hukum Allah, lalu dicipta undang-undang sendiri menggantikan undang-undang Allah. Inilah penyelewengan yang berlaku semenjak dulu sampai hari ini, tuan-tuan. Sampai hari ini, tuan-tuan. Bila Brunei nak laksana hudud, ramai macam-macam golongan bantah, termasuklah pertubuhan Islam bantah. Kalau laksana hudud di Brunei ni, pelancong tak masuk. Mufti Brunei jawab, pelancong mai nak merompak. Pelancong mari Brunei ni nak menyamun ke, nak merompak ke, nak merogol ke, nak berzina ke? Pelancong ni nak tengok kemakmuran dan keamanan negara kita. Senyap, tak boleh jawab. Macam-macam helah yang diguna pakai. Dan Alhamdulillah lah, hari ini Brunei telah bermula, bulan April, Alhamdulillah, bermulanya melaksanakan undang-undang Allah. Dan sudah tentu musuh-musuh Islam tidak akan berdiam diri. Musuh-musuh Islam ni dia akan hantar macam-macam. Yahudi, Zionis, Amerika ni tuan-tuan, dia akan hantar orang Islam untuk membenci dan memusnahkan Islam. Mereka akan tubuhkan berapa banyak kumpulan-kumpulan yang sesat yang akan masuk ke Brunei. Dia akan pecah belahkan negara Brunei dengan tertubuhnya beberapa gerakan-gerakan Islam yang kononnya Islam, tetapi sebenarnya hakikatnya mereka ini ditaja oleh Zionis. Ini yang berlaku di Mesir, ini yang berlaku di Syria, ini yang berlaku di Tunisia, ini yang berlaku di mana-mana negara. Mereka akan menghantar kumpulan-kumpulan, beratus-ratus kumpulan jemaah-jemaah yang mengaku Islam yang sebenarnya ditaja oleh Zionis, ditaja oleh Barat. Ini satu kaedah semenjak zaman dulu. Mereka akan hantar kumpulan-kumpulan ajaran sesat, anti hadis, macam-macam dia akan buat supaya berlaku perpecahan di dalam masyarakat Islam. Mereka tak payah main. Mereka hantar putusan mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, ini yang